Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya buat rakaman untuk kelas kita pada hari Khamis, iaitu 30 hari bulan 9. So untuk permulaan kelas ni, saya nak cerita tentang pengenalan khusus sahaja kepada awak lah. Okey, jadi awak boleh fahamkan penerangan saya ni dengan jelas supaya nanti minggu depan kita masuk kelas awak dah faham apa yang kita nak belajar pada minggu depan. Okey? Okey. Pertama sekali awak tengok kepada kod kita iaitu MPU 12022. Dan ini adalah kod khusus. So awak kena ingat sebab semester ni ada dua kursus bahasa kebangsaan A. Satu menggunakan silibus lama dan satu menggunakan silibus baru. So 12022 ini adalah kod khusus yang baru bagi bahasa kebangsaan A. Okay, apa yang kita nak belajar dalam bahasa kebangsaan A ni atau saya akan short form kepada BKA. BKA menawarkan kemahiran berbahasa dari aspek mendengar, bertutur, membaca dan menulis sesuai dengan tahap intelek pelajar serta meningkatkan kecekapan berbahasa dalam konteks rasmi dan tidak rasmi. Okey, tujuannya adalah supaya awak lebih baik dalam komunikasi bahasa Melayu. Bukan sebab awak orang Melayu, walaupun awak orang Melayu awak tak pandai bahasa Melayu. Bukan. Disebabkan dalam pertuturan ataupun keperluan kita pada masa kini ada ilmu-ilmu bahasa yang kita perlu untuk kita teruskan buat kerja kita buat tugasan kita. Walaupun kita bercakap dalam bahasa yang baku, tapi kita memerlukan kemahiran dari segi tata bahasa, dari segi kata-kata yang elok untuk kita bercakap yang bersesuaian. Sebab itu dia kata ada konteks rasmi dan ada tidak rasmi. Jadi ada bahasa macam kita, ataupun bahasa lain kita kata bahasa formal dan bahasa pasar. Okey? Ini adalah sinopsis bagi BKA. So awak kena jelas. Alright. Syarat wajib dia adalah khas untuk pelajar warga negara yang tidak mendapat kredit di dalam kursus bahasa Melayu di peringkat SPM. So awak semua ni adalah pelajar-pelajar yang mungkin kurang bernasib baik masa SPM, tak dapat skor A, B ataupun C. Jadi disebabkan skor tak dapat skor ABC tu, awak diwajibkan untuk ambil lagi sekali bahasa kebangsaan A di peringkat sijil. Okey? Tapi awak jangan bimbang lah sebab tak ada apa pun, kita hanya mengulangi je apa saja yang awak belajar masa sekolah dulu. Okey, belajar semula apa yang kita belajar masa sekolah dulu. Tapi sekarang pada peringkat sijil kita lebih kepada kemahiran daripada berbanding dengan menulis lah. Okey. Masa bila awak belajar benda ni? Semester dan tahun ditawarkan. Okey. Untuk silibus yang baru, bahasa kebangsaan A wajib diambil pada semester 1. Okey, iaitu tahun pertama pengajian awak di IPT ataupun college. Dan masa tempoh pengajaran kita adalah selama 14 minggu, tak termasuk cuti semester atau cuti pertengahan semester. Dan nilai kredit bagi subjek BKA adalah 2. Okay? Kalau awak nak faham, kredit tu adalah maksud tahap kesukaran dia ataupun tahap kemahiran dia. So 2 tu adalah maksudnya ringan lah. Okay, kalau awak cuba tengok nilai kredit bagi subjek SKR atau subjek SEK, kita akan nampak dia akan naik 3, 4, 5 dan sebagainya. Okay, seterusnya, hasil pembelajaran khusus iaitu short form dia HPK atau dalam bahasa Inggeris dia CLO, Course Learning Outline. Okay? Maksudnya di akhir kursus ni, maknanya pada minggu ke-14 ni ataupun pada akhir semester ni, apa yang awak dapat? Okay? Apa yang awak dapat adalah 3 perkara ni, iaitu dekat HPK 1, 2 dan 3. Kita tengok dulu apa HPK 1. HPK 1 adalah mengamalkan cara berinteraksi yang sesuai dalam pelbagai situasi. Okey, so dia berada dalam HPK 1 A3. A3 tu adalah maksudnya kemahiran apa yang awak gunakan. Okey,
CLS tu adalah kluster pembelajaran. Kita berada pada kluster 3B. Nanti kita akan tengok apa itu kluster. Alright. HPK2. HPK2 adalah menunjukkan kaedah bertutur dalam komunikasi lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, macam sekarang ni, awak memang biasa cakap bahasa Melayu, tak kisahlah awak Melayu ke, Indian ke, ataupun orang Bumi Putra ke. Okey, sekarang ni bahasa Melayu tu kita guna dalam pertuturan harian sama ada dengan kawan-kawan atau dengan keluarga. Okay, tapi ada dalam event-event tertentu, dalam acara-acara tertentu, majlis tertentu yang awak kena gunakan bahasa baku, bahasa formal. Okay, yang itu yang kita akan belajar atau kita akan tekankan dalam subjek BKA. Dan dia punya tahap adalah pada A3 dan juga CLS 4 iaitu kluster 4. Kita akan tengok nanti apa itu kluster 4 atau kluster 3B. Okay, yang seterusnya HPK 3. Menulis pelbagai jenis bentuk penulisan dengan jelas dan berkesan. Okay, bermaksud awak kena buat juga penulisan. Akan ada nanti atas awak dalam bentuk penulisan dan mesti memenuhi tata bahasa yang betul. Okay, dan susun ayat yang betul. Itu yang awak pelajari. So macam saya kata tadi, apa yang awak belajar pada semester ini dalam bahasa kebangsaan A adalah ulangan daripada awak sekolah rendah sampai sekolah menengah. Adalah perkara yang sama sahaja. Cuma kira kita kata mengingati balik atau refresh balik apa yang awak dah belajar sepanjang awak sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Okay, ini yang saya kata tadi. CLS tadi, pemetaan HPK. Apa tadi HPK? Hasil pembelajaran khusus. Dan CLS, okey. CLS ini adalah kluster pembelajaran. Okey. HPK 1 tadi yang kita tengok tadi, dia berada pada CLS 3, kluster 3B. Okey, apa kluster 3B? Kluster 3B adalah kemahiran interpersonal dan komunikasi. Okey, di mana kaedah dia adalah pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Maksudnya awak belajar untuk bekerjasama. Memerlukan komunikasi dan memerlukan task untuk tugasan untuk bekerjasama. Okey, apa penilaian dia? Apa tugasan yang awak kena buat? Main peranan atau dalam bahasa Inggerisnya role play. Okay, itu adalah tugasan untuk HPK 1. Okay, untuk HPK 2 dia berada pada kluster 4. Apa itu kluster 4? Kemahiran personal dan keusahawanan. Okey, pada bahagian ini awak memerlukan tugasan kerja berkumpulan. Tugasan kerja berkumpulan dan kaedah penilaian dia adalah tugasan. Nanti saya mungkin akan bagi awak suruh buat projek atau program memerlukan awak bekerjasama satu kelas. Semua orang perlu memainkan peranan. Markah adalah individu walaupun kerja ada bersama-sama. Okey, yang ketiga HPK 3 berada pada kluster 3B balik. Okey, kluster 3B iaitu kemahiran interpersonal dan komunikasi, bermaksud penampilan diri awak dan juga komunikasi percakapan awak. Okey, dia menggabungkan kedua-dua tadi, HPK 1 dan HPK 2 punya kaedah pengajaran iaitu kolaboratif dan juga kerja berkumpulan. So nampak tak dekat HPK 3 ni dia agak berat sikit, sebab dia memerlukan dua-dua kemahiran tersebut. Okay, so kaedah penilaian dia adalah mini projek dan juga laporan. So bermaksud mini projek dan laporan ni, ada contoh saya bagi awak satu program, awak kena buat kertas kerja, awak kena cari dana atau kena prepare segala-galanya, buat minit mesyuarat, buat hebahan promosi untuk projek tersebut dan habis program, sepanjang program dilaksanakan tu awak kena rakam dan sebagainya dan habis projek awak kena buat laporan. So bermakna lebih kurang ada 5 step yang awak kena buat untuk topik yang HPK 3 ni. Okey, di bawah HPK 3 ni. Okey, so kita akan tengok yang seterusnya pula. Okey, kalau awak ada sebarang persoalan tentang penerangan bahasa kebangsaan ni, nanti awak boleh WhatsApp saya atau awak Telegram dan beritahu dalam grup Telegram kita apa yang awak tak faham tu dan saya akan explain balik dalam grup lah. Okay, so apa kemahiran yang boleh dipindahkan? Okay, ada 4 kemahiran yang boleh dipindahkan iaitu kemahiran komunikasi, sosial, kerja berpasukan dan juga kemahiran bertanggungjawab. Okay, semua tu saya dah terangkan tadi daripada slide sebelum ni. So bermaksud
sangat-sangat tak banyak kemahiran yang diperlukan sebab bendanya ini adalah satu kemahiran yang kita gunakan setiap hari sebenarnya. Okey, dan awak kena terapkan dalam awak punya subjek BKA ni. Okay, pengagihan jam pembelajaran pelajar ataupun kita panggil JPP. Okay, so awak tengok dekat sini. HPK 1 ada di bawah topik 1. HPK 2 di bawah topik 2. Dan HPK 3 di bawah topik 3. L tu adalah lecture. Maksudnya tempoh kuliah awak dengan saya. Bagi topik 1, kita perlukan kuliah selama 3 jam. Okey. Dan awak punya tugasan 6 jam. Okay, dan ini adalah waktu NF2F ni adalah maksudnya awak buat sendiri masa awak luar pada waktu kelas. Selepas pukul 5, 6 sampai pukul 12 malam tu, balik sampai pukul 8 pagi besoknya, itu adalah awak punya masa ni, 7 jam. Okey, 7 jam ni macam mana awak nak siapkan assignment bagi topik 1. Alright? Dan kalau kita gabungkan, dia akan jadi 16 jam. Okey, bagi HPK 2, dia berada di bawah topik 2. Di mana masa bersemuka, masa kuliah kita adalah 15 jam. Okey. Dan masa awak sendiri adalah 13 jam. Pembelajaran berpandu tidak bersemuka, NF2F. Okey. Sama juga dengan HPK 3, dia berada di bawah topik 3. Masa dia sama, masa kuliah dia sama dengan HPK 2 iaitu 15 jam pertemuan dan 13 jam pembelajaran secara kendiri. Okay, so total pembelajaran JPP awak 72 jam. Okay, dan dalam kelas subjek tadi macam saya kata, ini adalah masa yang kita peruntukkan untuk buat pertemuan. Okay, F2F, face to face, main peranan untuk topik 1 sejam. Untuk mini projek dan laporan untuk topik 3, 2 jam. Untuk tugasan, dia tak kira F2F tapi dia kira NF2F. Okey, sebab awak perlu buat semua ni selepas waktu kuliah. Main peranan role play ni awak kena buat persediaan sebelum awak tunjuk pada saya role play, awak perlu siapkan dalam masa sejam. Okey, mini projek dan laporan 3 jam. So maknanya dalam tempoh 3 jam ni lah awak kena siapkan any projek ataupun awak nak buat discussion dengan kawan-kawan menggunakan topik masa yang diberikan ini. Okay, sama juga dengan tugasan, dia peruntukkan 1 jam untuk awak siapkan tugasan secara individu ataupun berkumpulan. Dan awak boleh tengok peratusan dekat sini. Role play peratusan dia 20%, mini project 20%, laporan 25% dan tugasan 35%. Okey. Dan ini adalah masa persendirian yang awak peruntukkan untuk diri awak bagi menyiapkan semua tugasan. Sebab bahasa kebangsaan A tidak ada penilaian akhir. Jadi segala yang awak present ataupun awak persembahkan dalam kelas itu adalah markah final awak. Jadi sebab itu segala tugasan dalam kelas mesti disiapkan dengan bersungguh-sungguh dan perlu dengan betul dan sebaiknya. Sebab itu sekali awak hantar pada saya bermakna itulah markah awak. Kalau awak salah awak kena repeat. Kalau awak buat kesilapan banyak awak kena repeat subjek. Jadi jangan repeat subjek, pastikan awak peruntukkan masa dengan betul untuk siapkan tugasan BKA yang diberi. Okay, apa topik yang kita akan belajar dalam BKA? Ada 3 sahaja, iaitu pengenalan dan perkembangan bahasa, komunikasi lisan dan juga penulisan. Kita tengok pula subtopik dia. Okay, subtopik dia yang pertama bagi topik 1, pengenalan dan perkembangan bahasa. Okay, dalam pengenalan dan perkembangan bahasa ni, kita akan mengkaji semula sejarah kewujudan bahasa Melayu. Yang pertama, kita akan belajar tentang asal-usul bahasa Melayu. Okay, nanti kita akan tengok siapa sebenarnya orang yang mula-mula cakap bahasa Melayu. Yang kedua, kita membincangkan penggunaan dan dasar bahasa Melayu di Malaysia. Okay, ini melibatkan undang-undang tentang bahasa Melayu. Apa yang kita gunakan, dekat mana kita gunakan bahasa Melayu. Okay, adakah dalam pendidikan, adakah kita guna dalam pentadbiran kerajaan, adakah kita guna dalam apa lagi, ekonomi kita, apa lagi yang memerlukan penggunaan bahasa Melayu.
Okey, yang ketiga, mengaitkan perkembangan bahasa dan budaya. Okey, macam mana bahasa ni mempengaruhi kebudayaan kita sebagai warga negara Malaysia. Bukan untuk orang Melayu saja tapi untuk satu Malaysia. Sebab ia adalah bahasa rasmi kerajaan, bahasa rasmi Malaysia, negara. Jadi kita menjadikan bahasa itu sebagai pengerat perhubungan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Okay, topik yang kedua iaitu komunikasi lisan. Yang pertama kita akan membincangkan prinsip sebutan dalam bahasa Melayu. Okey, prinsip sebutan. Pernah dengar ke? Macam mana awak nak sebut? Dulu awak belajar ABC kan? Okey, awak tahu tak macam mana nak sebut ABC yang betul? Nampak macam belajar tadika tapi awak akan terkejut nanti dengan bahagian ni sebab kita akan belajar macam kita belajar Jawi tu. Ada makhraj, ada harakat, okey. Dalam bahasa Melayu tu ada intonasi, dia ada tone yang kita kena sebut dengan betul Membincangkan komponen intonasi dalam bahasa Melayu. Intonasi ni yang kebanyakan artis pakai yang mereka belajar tu, ini termasuk yang kita lah. Ya, kita akan belajar tone-tone yang saya kata tadi tu dalam bahagian intonasi ni. Yang ketiga, membincangkan elemen ejaan dan tata bahasa dalam bahasa Melayu. Okey, ejaan dan tata bahasa ni, inilah yang menyebabkan kebanyakan pelajar tak lulus SPM. Sebab kebahagiaan elemen ejaan dan tata bahasa ni sangat lemah. Okey, kebanyakannya lemah lah. Macam contoh, masa bila kita nak guna daripada, masa bila kita nak guna dari, masa bila kita nak letak koma, masa bila kita nak letak tanda seru. Okey, itu adalah kelemahan-kelemahan yang simple, yang ringkas tapi menyebabkan mempengaruhi markah dan tugasan awak. Okey, yang keempat, membincangkan konsep-konsep pengucapan awam. Okey, ini adalah task yang awak akan kena buat tu. Okey, di mana kita akan belajar macam mana format ucapan. Okey, dan bukan belajar format je, awak kena buat sekali ucapan tu. Okey, macam mana bentuk forum, siapa yang nak uruskan forum, siapa yang kena berucap, siapa yang kena jadi panel, siapa jadi pengerusi. Okey, macam mana pula bentuk wawancara. Okey, itu adalah bahagian-bahagian dalam konsep pengucapan awam yang kita akan belajar nanti. Okey, yang ketiga, topik tiga kita penulisan. Okey, penulisan adalah tentang awak kena faham teks kefahaman. Biasanya fakta lah, lebih mudah. Okey, dan awak kena faham teks tersebut dan kena huraikan beberapa soalan yang saya akan minta. Okey, yang kedua, menjelaskan ciri-ciri penulisan. Okey, ciri-ciri penulisan yang terbaik macam mana? Masa bila kita nak apa yang perlu ada di tengah, apa yang perlu ada masa penutup. Okey, itu ciri-ciri penulisan yang baik. Okey, yang ketiga, membincangkan jenis-jenis teks dalam bahasa Melayu. Okey, jenis-jenis teks ni ada banyak. Contohnya macam mana nak buat surat rasmi, macam mana nak buat resume. Okey, itu awak akan belajar dalam topik penulisan nanti. Okey, dah habis dah. Okey, dah masuk rujukan. Okey, ini adalah buku-buku yang kita gunakan untuk menyokong subjek bahasa kebangsaan A ini. Kalau awak boleh pergi ke perpustakaan, cubalah cari buku-buku bahasa Melayu yang boleh membantu awak untuk menambahkan pengetahuan. Sebab anak-anak muda sekarang ni kurang membaca. Kalau dulu surat khabar tu orang habiskan baca kan. Sekarang ni dulu ada surat khabar, ada majalah. Sekarang semua orang gunakan telefon. Dan kebanyakan bahasa-bahasa di telefon adalah bahasa pasar, bahasa tidak rasmi. Jadi bila awak gunakan bahasa yang sama dalam urusan rasmi, itulah menunjukkan kelemahan kita dalam ilmu bahasa Melayu yang sebenar, bahasa kebangsaan yang sebenar. Okey, so itu sahaja untuk minggu ini di mana saya hanya menerangkan tentang pengenalan bahasa kebangsaan A bagi MPU. Berapa kod kita tadi? MPU 12022. Okey, ingat. Awak punya subjek adalah MPU 12022 bahasa kebangsaan A. Okey,
Nanti saya akan minggu depan saya akan bagi kuis dulu sebelum saya start kelas. Dan pastikan awak ingatlah apa fakta-fakta yang telah saya sampaikan sepanjang pengenalan tadi. Okey, terima kasih. Jumpa minggu depan.